Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita lafazkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kehidupan dan macam-macam nikmat lagi. Terutamanya pada pagi ini nikmat juga, iaitu pada pagi Khamis 13 Januari 2022. Nikmat kita dapat bertemu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, saya Da'i Hadari, yang mana hari ini saya akan temankan anda untuk Tanyalah Ustaz. Hari ini kita sepatutnya rasa bersyukur. Sebab apa? Kita dapat belajar, kita dapat manfaat, dapat ilmu berkaitan dengan sirah. Yang mana pada pagi ini para penonton sekalian, kita akan bicarakan tentang sirah 25 Rasul, dan kita akan fokuskan kepada salah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Dan untuk memberitahu ataupun untuk memperincikan dengan lebih lanjut bukanlah saya. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini, beliau merupakan kekanda saya, idola saya juga, boleh dikatakan guru saya, dan ada lagu sendiri tahu. Yang beriman itu halus bicaranya. Ya. Bersama dengan saya Al-Fadil Ustaz Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sehat alhamdulillah. Sihat no? Lain macam pagi ni. Bukan duk layan lagu tu selalu. Ya ke? Allah. Okey Ustaz, insya-Allah. Ya. Topik kita hari ini Nabi Ayyub alaihi salam, dan saya yakin banyak yang kita akan dapat tahu tentang Nabi Ayyub ni dan kemudian pengajaran di sebalik kisahnya, insya-Allah Ustaz ya. Insya-Allah. Cumanya kalau anda ada soalan nak ditanyakan, macam mana Da'i Hadari, mudah sahaja para penonton sekalian. Boleh saja hubungi kami di talian 1-800-881677, ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan siaran langsung di Facebook kami itu juga, jangan lupa untuk tekan butang kongsi ataupun dengan izin share sebagai manfaat untuk orang lain juga, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad ayat yang ke-44, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Yang bermaksud, sesungguhnya kami dapati dia, iaitu Nabi Ayyub alaihissalam, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ya. Siapa Nabi Ayyub alaihissalam ni sebenarnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pada adinda saya, kekanda pula. Rasa muda pula. Rasa tua pula saya. Ya. Apa ni, Da'i Hadari. Alhamdulillah. Dan juga kru-kru penerbitan Tanyalah Ustaz, dan semua penonton-penonton yang kita doakan moga berbahagia sekalian semuanya, insya-Allah. Da'i Hadari, pagi ni dengan silibus sirah kita akan membincangkan tentang seorang Nabi Allah, iaitu seperti yang dibacakan ayatnya tadi oleh Da'i Hadari tadi itu, iaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam merupakan salah seorang daripada Rasul, 25 Rasul, yang mana baginda Nabi Ayyub ini juga merupakan seorang Nabi yang mempunyai silsilah keturunan yang mulia, yang hebat-hebat. Sebab itu paling terkenal sekali kisah dalam sejarah Nabi Ayyub ini, iaitu baginda ditimpa secara bertimpa-timpa. Apa yang melanda kepada Nabi Ayyub ni? Ramai dalam hidup kita ditimpa dengan musibah. Tapi musibah yang dia terima mungkin bersifat, kata orang, mungkin tidak terlalu bertimpa-timpa sangat. Satu, lama kena pula. Tapi Nabi Ayyub ini dia kena musibah ni secara bertimpa-timpa, dan kesemua yang dia kena tu adalah perkara-perkara yang kalau
kena pada batang hidung lah, kita sendiri pun terduduk. Kita sendiri pun takkan mampu untuk menghadapinya. Maka memang sesuailah ayat Quran yang mana Allah Ta'ala menyebutkan fakhususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, ceritakanlah kepada manusia cerita-cerita nabi-nabi dulu supaya mereka ni berfikir. Maknanya kisah dalam Quran ni dia bukan sekadar bedtime story saja tapi bukan sekadar nak happy ending saja. Tapi sebenarnya Allah nak kita semua belajar sesuatu. Kalau engkau kena macam mana situasi Nabi Ayub, apa kau nak buat? Kau fikir sendiri. Maknanya engkau akan menemui satu solusi bahawa kau akan dapat senasib macam Nabi Ayub dapat nanti di penghujung ceritanya nanti. Maknanya happy ending lah. Seronoknya macam mana. Itu. Sebab itu tuan-tuan, kawan-kawan, penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang saya hormati sekalian semuanya, insya-Allah sebagai permulaan ini saya nak kongsikan ada beberapa poin-poin penting yang mana yang kita nak kena tahu, ataupun kita kata ada perkara yang kita terlepas pandang berkaitan tentang Nabi Ayub. Mungkin orang biasa dengar Nabi Ayub ni dikaitkan dengan penyakit, kesakitan, hidupnya kesedihan. Tapi ada benda yang saya nak ringkaskan di sini, ada 7 perkara. Senang. Ada 7 perkara atau 7 poin penting yang saya, kita semua kena tahu tentang Nabi Ayub alaihi salam. Okey, saya mulakan ya. Pertama sekali, Nabi Ayub alaihi salam ini baginda merupakan salah silah keturunan yang mulia. Itu yang pertama. Keturunan yang mulia. Surah Al-An'am ayat 84. Itu kita kena fahami itu dulu ya. Daripada keturunan yang mulia, satu. Yang kedua, Nabi Ayub alaihi salam, poin penting tentang baginda adalah beliau atau baginda seorang yang soleh, kaya di usia muda. Di usia muda. Ramai orang kaya, memiliki harta banyak pada usia yang dah meningkat dah. Iyalah. Umur dah 40. Dah nak pencen lah. Dia dah kerja daripada muda kan. Baru dia nak apa. Tapi ni kekayaan, dia punya segala harta tu diperoleh di masa muda. Macam tu. Awak tangan tunjuk sini. Ya, memang perasan. Dia sebenarnya satu tunjuk sana. Banyak ni tunjuk, lagi muda. Ya Ustaz, ya. Okey. Dia maknanya di usia muda lagi Nabi Ayub ni telah mengecap kekayaan. Allah. Itu nanti kita akan cerita lagi. Okey, yang keduanya. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam juga ditimpa dengan musibah secara bertimpa-timpa yang saya katakan tadi tu, iaitu bersifat apa? 3. Pertama, musibah harta. Kedua, musibah anak-anak. Dan yang ketiga, musibah kesihatan. Atau senang fahamnya, pertama kekayaan, kedua keturunan, ketiga kesihatan. Ketiga-tiga ini ditimpa musibah terhadap Nabi Ayub AS. Yang saya ingat, ketiga-tiga ni semua menjadi dambaan kita. Siapa tak nak kaya, siapa tak nak harta. Harta tu yang menjadi satu musibah kan. Dan yang keduanya, anak-anak dan juga kesihatan. Pun kita akan ulaskan sebentar saja lagi. Yang keempat, Nabi Ayub alaihissalam juga seorang Nabi Allah yang baginda dituduh musibah yang datang menimpa kena pada baginda disebabkan amalnya tak ikhlas. Allah. Amalannya tak ikhlas. Maaf cakap, maknanya orang cakap apa? Something wrong dengan kau punya amalan ni. Itu yang kena musibah tu. Padan kau kena kan. Wallahualam lah, orang kata kena banjir ke, kena kemarau ke, barang kau hilang ke. Maknanya kau semayang selama ni tak ikhlas. Allah. Kau punya ibadah selama ni Tuhan tak terima. Tu yang kalau tidak takkanlah barang kau boleh hanyut semua. Ini kau ni ada benda tak kena ni. So cakap-cakap yang wujud sikit-sikit dalam masyarakat kita, warga net ke apa hari ni sebenarnya dulu lagi dah pernah ada cakap-cakap macam tu. Orang yang membisikkan pada Nabi Ayub jadi pada engkau ni semua adalah kerana kau tak ikhlas. Kau punya amal ibadah Tuhan tak terima. Tu nanti kita akan kupas lagi. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan syaitan maupun iblis ganggu kehidupan, kacau kehidupan Nabi Ayub alaihi salam. Kalau dah kata Allah izinkan, itu maknanya tidak mustahil. Macam contoh, ada ustaz, ada asatizah kita, orang soleh, tiba-tiba terkena buatan orang, sihir ke apa kan. Sedangkan ustaz tu pun dia sering merawat orang. Dia pun kena. Mungkin ada orang yang cakap-cakap tak faham, dia kata, "Macam manalah ustaz yang rajin duk rawat orang kena apa tu, ialah histeria ke apa." Dia pun kena kesantau ke apa. Nauzubillah lah kan, benda-benda penyakit-penyakit pelik-pelik ni. Jadi perkataan tu ataupun peristiwa yang berlaku pada Nabi Ayub ni menjadi jawapan balas kepada orang yang cakap macam tu.
Tak kalah ustaz tu pun kena juga. Habis tu ni Nabi. Kalau panjang lagi cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disihir. Nabi kita pun kena sihir. Jadi ini menjadi satu iktibar untuk kita bahawa tidak ada siapa pun yang terlepas kalau Allah Ta'ala izinkan kemudaratan tu berlaku. Dia tu rajin pergi masjid, kena COVID. Habis tu macam mana? Kan? Jadi kita tak boleh nak menafikan. Sama juga dengan Nabi Ayub AS ini. Itu yang kelima. Yang keenam, Nabi Ayub AS salah satu poinnya juga iaitu Iblis ketika dia nak dia nak mengganggu kehidupan Nabi Ayub ni, Iblis menggunakan taktik yang sama terhadap Nabi Adam dulu. Macam mana tu? Itu sedap tu. Nanti ya. Tak sabar pula rasa. Dia menggunakan taktik yang sama yang dia pernah guna. Maknanya pengalaman mengajar erti kehidupan dia laku. Dulu aku pernah buat, jadi. Dia kata jadi. Kali ni aku try buat kat Ayub. Ayub pula. Nak tengok jadi ke tak jadi? Kena tunggulah. Dan yang ketujuh, Nabi Ayub AS juga yang kita kena tahu bahawa baginda pernah pukul isterinya. Dan pukul isterinya pula dirakamkan Allah dalam Quran tu. Siap Allah Ta'ala suruh pukul. Tapi pukulnya itu dalam erti kata macam mana? Caranya macam mana? Dan disebabkan oleh apa? Ini semua akan kita rungkaikan dalam episod ataupun dalam topik kali ini, Nabi Ayub alaihissalam. Itu dia. Itu kalau nak dikirakan 7 poin tu, saya rasa mau sampai subuh esok dah. Boleh jadi. Boleh jadi ya. Tapi tak apa, insya-Allah banyak yang kita akan kupaskan. Cumanya kejap je lagi Ustaz, saya teringin nak tanya ni, yang Ustaz sebutkan Nabi Ayub alaihissalam merupakan insan yang diberikan kekayaan ketika muda. Kekayaannya macam mana tu? Boleh diceritakan kejap lagi Ustaz ya? InsyaAllah. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana kekayaan Nabi Ayub alaihissalam, nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini hari Khamis dan saya yakin ramai antara para penonton yang mungkin sedang sibuk bersiap untuk ke tempat kerja, mungkin ada juga menguruskan anak-anak dan ada juga yang mungkin dah berkira-kira untuk sekejap je lagi nak memulakan perniagaan. Apa sahaja aktiviti anda, terus patuh kepada SOP dan sentiasalah berada dalam keadaan selamat. Jagalah diri kerana kita masih lagi berdepan dengan wabak COVID-19. Baiklah para penonton sekalian, hari ini alhamdulillah Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan dapatkan manfaat iaitu dengan topik kita hari ini, Sirah 25 Rasul, yang mana kita fokuskan kepada Nabi Ayub alaihissalam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, ada soalan daripada Ruby Abu Bakar di Facebook ni. Kata beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Siapakah sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam serta nasab ataupun susur jalur keturunan baginda? Bagaimana Ustaz? Adakah baginda Nabi Ayub alaihissalam juga daripada kalangan golongan Bani Israel? Ya, baik. Terima kasih. Muslimin, muslimat, penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi semuanya. Nabi Ayub alaihissalam, seperti yang saya sebutkan pada poin yang pertama tadi, baginda merupakan seorang Nabi Allah dari jalur keturunan yang mulia. Dan izinkanlah saya membacakan ayat Qurannya untuk lebih kita nampak penjelasan yang saya cuba nak sampaikan ini, iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul azim.
Allah SWT berfirman, dan kami kurniakan kepada Ibrahim anaknya Ishak daripada isterinya Sarah dan cucunya Yaqub. Dan Nabi Yaqub alaihissalam, kita pun semua tahu bahawa Nabi Yaqub ini nama lain bagi baginda adalah Israel. So kalau kita kata Bani Israel, maknanya anak keturunan atau cucu keturunan Nabi Yaqub. Okey. Tiap-tiap seorang daripada mereka kami berikan petunjuk, dan Nuh juga kami telah berikan petunjuk dahulu sebelum itu. Dan daripada keturunan Ibrahim itu ialah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berusaha supaya baik amal perbuatannya. Surah Al-An'am ayat 84. Okey, jadi jelas nampak ya, deretan nama-nama Nabi Allah yang telah saya bacakan tadi itu merupakan daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim juga terkenal sebagai bapa sekalian Nabi. Bapa sekalian Nabi. Sebab daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim lah lahirlah Nabi-Nabi yang berketurunan Arab, iaitu jalur keturunan Nabi Ismail. Panjanglah ceritanya. Nabi Ismail itu kan nanti dia jadi Arab yang musta'ribah, tu panjanglah ceritanya. Dan Nabi Ishak ini lahirnya jalur keturunan Nabi-Nabi yang Bani Israel. Jelas yang itu ya. Cuma kata Al-Hafiz Ibn Kathir mengulas tentang salasilah Nabi Ayub ini, kata beliau, iaitu dengan katanya Nabi Ayub ini, Nabi Ayub bin Sarah bin Raghwal bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Daripada situ nampak aku ya, dia punya jalur keturunan itu. Ini menurut salah satu pandangan yang dipetik oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Dan banyak lagi pandangan-pandangan yang lain. Tapi secara umumnya Nabi Ayub AS adalah daripada jalur keturunan Nabi Ibrahim AS, ataupun senang fahamnya juga daripada keturunan Nabi-Nabi Bani Israel. Itu dari sudut jalur keturunan lah. Nanti kita akan masuk lagi sikit tentang siapakah isteri baginda pula, apa sikap-sikap yang berkaitan. Wallahualam. Alhamdulillah, baru kita tahu bahawa Nabi Ayub sesukalurnya daripada keturunan Bani Israel. Cumanya Ustaz, tadi saya ada tinggalkan satu soalan sebelum kita rehat. Ustaz menyebutkan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam telah dianugerahkan dengan kekayaan. Cumanya bagaimana yang ditunjukkan sebagai kekayaan itu, dan bagaimana ujian kepada kekayaan tersebut, Ustaz? Ya, sebenarnya mana-mana orang dalam dunia ni, kekayaan sebenarnya adalah apabila dia, ini bahasa orang harta lah. Kalau kata kekayaan, sebenarnya kekayaan hati. Betul lah tu. Betul. Tapi kalau orang yang dalam kehidupannya sibuk mengejar harta ataupun dia mengumpul harta ni semua, orang paling kaya orang ada tanah. Betul. Orang paling kaya orang ada tanah. Di saat orang lain kelang kabut penimpala harga itu sayur naik ke apa semua, dia ada tanah, dia boleh tanam sendiri, cili ke apa. Lepas tu orang kampung, dia mari rumah anak-anak dia, mari duduk di Kuala Lumpur ke apa kan. Nak beli cili 2-3 batang je pun, nak beli tu pun kena beli kedai ke. Takkan tak boleh tanam belakang rumah. Orang kampung dia macam tu, dia tanah tu penting. Maka Nabi Ayub alaihissalam, kekayaan baginda kerana memiliki keluasan tanah. Dia ada banyak sangat tanah-tanah tu, dan tidaklah diperincikan berapa luas, berapa relung, berapa ekar, berapa kaki persegi semua, tapi dia ada banyak. Dah lah dia ada tanah yang banyak, dan tanah ini pun aset. Tanah aset. Orang ada kereta, dia bangga kereta dia jenama itu, jenama ini. Kereta tu liability. Betul. Dia makin susut. Tapi tanah ni dia macam emas. Dia makin lama makin naik. Gaya orang meniaga. Betul. Dan selain daripada keluasan tanah yang baginda Nabi Ayub alaihissalam dikurniakan oleh Allah Ta'ala, baginda juga memiliki haiwan-haiwan ternakan pun banyak. Jadi haiwan ternakan dan ada tanah, ada haiwan ternakan. Lepas tu pula ada pula pekerja-pekerja yang ramai, ataupun zaman itu kita kata hamba-hamba yang mengurus semualah dia punya hartanya dengan haiwan-haiwannya tu semua. Jadi memang terlalu kaya. Dan macam saya sebutkan tadi ni, kekayaan Nabi Ayub ini dikecap daripada usia muda, daripada muda lagi dia dah kaya. Dan satu yang menarik perhatian kita adalah dalam dunia, kalau orang tu dia kaya di usia muda dan dia soleh, hebat lah. Sebab mentaliti kebanyakan orang-orang muda kan, dia lebih dia kalau boleh muda tu nak enjoy.
Bukanlah kata main bola tu tak boleh. Main bola tu kesihatan. Tapi dia nak relax, dia nak sempoi dulu, dia nak Dia tak terfikir pasal nak mencari aset. Ya, apatah lagi nak jadi seorang dai. Mungkin dia tak terfikir. Dia fikirnya nak lepak-lepak nanti bila dah meningkat usia lah. Umur dah maghrib, barulah pergi umrah, barulah zikir banyak-banyak kan, baru buka Quran. Tak, Nabi Ayub ni daripada muda lagi dia mempamerkan satu tauladan. Muda, kaya, soleh. Masya-Allah. Muda, kaya, soleh. Kalau boleh sebutlah ramai ni tokoh-tokoh di Malaysia ni. Muda, kaya, soleh, memang ramai. Memang ramai yang Allah Ta'ala rezekikan saya ni jumpa. Kadang-kadang kita kagum usia muda daripada kita lagi, tapi dia punya capaian kejayaan dalam hidup. Tapi sebab itu saya nak kongsikan sikit Imam ataupun Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak juga seorang ulama dan dia juga seorang yang kaya, banyak harta. Sampai anak muridnya Fudail bin Iyad tanya pada dia, Tuan Syekh ni kaya, banyak harta. Tuan Syekh ajar kami zuhud. Tapi Tuan Syekh pun ada kekayaan semua banyak. Dia kata apa? Aku memilih untuk jadi kaya kerana 3 sebab. Pertama sekali, aku nak jadi kaya untuk jaga air muka aku. Seorang orang alim takkanlah meminta-minta. Betul. Minta-minta kan. Minta semangat sikit. Nampak cerai lah kan. Lepas mengajak minta semangat. Yang kedua, untuk menjaga ataupun demi kelangsungan kehidupan keluarga aku. Maknanya peti air penuh. Betul. Abang pergi ceramah mana-mana pun janji peti air penuh. Semua terisi. Ini perempuan-perempuan nak bini makan apa tak tahu. Yang tu. Dan yang ketiga dia kata untuk dia selamat daripada pemerintah yang zalim. Main pemerintah zalim kata ni ubah segi hukum, memanglah haram. Ejatlah kasih halal. Dia tak ada duit, dia bergantung. Tu bahaya. Maaf, saya tambah lagi satu kata Imam Ibnu Mubarak, dia kata yang keempatnya adalah kerana dia nak senang beribadah. Orang kaya banyak harta, nak zakat, sedekah, wakaf, nak orang umrah, nak haji. senang, dia senang. Itulah dia. Jadi kita berbalik pada Nabi Ayub AS ini, keberuntungan baginda adalah kerana kaya di usia muda dan juga dalam masa yang sama baginda seorang yang soleh. Yang betul lah kata Nabi SAW, ni'mal mal lirajulis soleh. Nabi kata sebagus-bagus harta adalah harta yang berada pada tangan orang soleh. Orang baik-baik ni kalau harta tu ada pada tangan dia memang selamat maju jaya lah. Maknanya harta tu akan disalurkan ke arah yang baik-baik berbanding di tangan orang jahat, orang tak semayang, orang fasik ni habis harta tu. Kan? Wallahu'alam. Ada soalan sekejap lagi saya akan bacakan daripada penonton kita berkaitan dengan ujian kesakitan. Tapi masih lagi saya nak bawa kepada para penonton sekalian untuk kita lihat pula ujian pada harta yang ada pada Nabi Ayub. Apa berlaku Ustaz pada segala kekayaan Nabi Ayub? Nabi Ayub AS ini disebabkan kerana baginda seorang yang memiliki banyak sangat nikmat. Apa masalah orang banyak nikmat ni? Orang banyak nikmat ni pun dia ada masalah ke? Masalah bukan masalah pada dia. Masalah di sekeliling dia tu. Kulli dhi ni'matin mahsudin. Kulli dhi ni'matin mahsudin. Maknanya apa? Setiap orang yang ada nikmat pasti akan ada pendengkinya. Itu kena clear. Okey? Orang tu ada nikmat suara sedap, akan ada yang dengki dia. Ada lagu sendiri. Ada keluar okey. Ada orang ada kereta sendiri, kereta mewah, kenderaan, empire business yang hebat, ada wisma sendiri, pasti akan ada pendengkinya. Maka salah satu daripada yang sememangnya yang mencari-cari peluang, yang sememangnya dengki sejak pada dulu lagi, iaitu iblis. Iblis, syaitan ni semua memang dia cari peluang macam mana nak merosak, nak meranapkan kehidupan hamba Allah yang bernama Nabi Ayub ini. Dia soleh, memanglah soleh, hidup tenang. Duit banyak, nak berasa nak beli jubah, beli, nak makan kurma, makan, nak pergi melancong, pergi, nak pergi umrah, pergi. Orang banyak duit. Cuba harta dia ranap sekali, tengok macam mana keadaan dia. Maka sebab itu Allah Ta'ala mengizinkan musibah yang melanda kepada Nabi Ayub itu berupa, pertama sekali, semua dia punya harta dia, tanam-tanaman yang kita cerita tadi kan, habis semua rosak. Wallahu a'lam. Maknanya kalau dalam konteks dunia kita pada hari ini barangkali mungkin kena penyakit, tanam-tanaman padi rosak ke apa, mungkin tanam-tanaman ke mari serangga apa, sekali dia mari penyakit. Lepas tu pula mungkin berupa banjir, harta tanah yang dibina selama ni.
kalau orang kaya zaman sekarang, contoh macam saham jatuh lah, apa Mungkin semua bankrupt. boleh jadi, boleh jadi. Itu simbolik dia lah. Maknanya memang berkaitan sangat. Dia kena satu benda yang terduduk tu. Allah. Bukanlah kata dia hilang sikit, dia sikit. Sekelip mata. Wallahualam, ada yang mengatakan musibah tu datang bertimpa-timpa tu dalam masa 3 hari. Hari pertama, semua harta dia habis, ranap, hilang semua. Allahuakbar. Tapi yang menarik, ni sedap ni. Nabi Ayub ni, dah lah harta hilang, lenyap, ruyup semua habis. Double dia punya ibadah. Double dia punya ibadah lagi kuat. Ketika ujian tiba tu. Ketika harta hilang semua, ibadah dia lagi kuat. Allah. Maknanya kalau iblis syaitan masa tu tengok, lagi berbulu lah hati. Apa ni? Kita bagi ujian nak bagi dia kurang, bagi dia kurang. Hati dia, jiwa dia makin lemah. Makin semangat pula. Ini saya semangat nak cerita dengan semua kawan-kawan kita ni sebab memang situasi yang berlaku pada Nabi Ayub ini mungkin sedang dialami jua oleh kawan-kawan di luar sana, penonton-penonton. Betul. Dan hari kita pun tak tahu bila lagi. Jadi benda ini dia inspirasi. Kan? Maka bila semua hartanya hilang, lenyap semua, lagi ibadah dia lagi meningkat. Lagi dekat dengan Allah. Sebab tu Imam Ghazali ataupun para alim ulama menyebutkan iman para nabi ni dia tak macam iman kita. Iman para nabi ni yazid la yanqus. Yazid la yanqus ni maknanya iman dia makin meningkat dan tak pernah menurun. Sebab itu nabi-nabi ni kalau dia diuji, dia tak pernah letak jawatan. dia nabi-nabi dia tak ada letak jawatan, tak ada. Walaupun dulu ada beberapa tahun sudahlah ada kat nabi. Dia mengaku lah, dia mengaku nabi betul letak jawatan. Itu cerita lain lah. Sebab tu dia lagi diuji, dia lagi semangat, iman dia makin meningkat. Apa beza kita manusia biasa ni? Iman kita yazid wa yanqus. Iman naik, kena kecam, kena kutuk, kena hentam, kena kata belagak alim, tunjuk soalan macam bagus sangat. Senyap terus. Turun balik. Malah ada turun balik. Nabi dia lagi uji, hilang barang, rosak harta, segala yang disayang tu. Lagi hilang, lagi semangat. Jadi pada ketika itu ditimpa lagi dengan musibah berikutnya. Musibah berikutnya apa dia? Iaitu didatangkan pula musibah berupa anak-anak dia yang berjumlah 12 orang. 12 orang anak dia meninggal semua. Sekaligus? Semua meninggal. Ya betul. Allah. Sekaligus meninggal semua. Wallahu alam dalam bentuk apa? Ada yang mengatakan kena gempa bumi, ada ditempa, dihempak. Wallahu alam. Tapi sekaligus lenyap semua, meninggal. Tapi macam kita sebut tadi lah, sekali lagi, walaupun hilang tu semua, anak-anak pula kali ni. Dia sebab apa? Kalau harta tu hilang, dia ada pengarang jantung hati, intan payung. Tu anak isteri ada dekat tu. Dia jadi penguat semangat. Dia jadi penguat semangat lagi. Walaupun apa jadi, balik anak duk kan peluk kita. Dia jadi ada penguat lagi. Ini anak pula. Anak yang disayang selama ni pula. Harta hilang, anak hilang. Anak hilang sekelip mata. Maaflah, baru ni saya pun ada tengoklah satu paparan berita ada seorang hamba Allah ni bawa anak pergi ke kolam renang, kemudian takdir Allah anak dia tu tiba meninggal dunia. Kita ni yang ada anak yang sebaya anak dia tu, kita sebab tau, kita rasa ya Allah, itu seorang anak kecil. Ini Nabi Ayub 12 orang. Macam mana tu? Sekelip mata yang setiap orang tu kita ada kenangan dengan dia. Kita hantar anak tu pergi sekolah barangkali, kita bergurau dengan dia dari kecil, hari pertama dia lahir. Sebab pula cerita. 12 lenyap sekelip mata. Jadi tapi macam biasa Nabi Ayub ni, lagi dekat anak Allah meninggal, lagi bertingkat dia punya ibadah dia tu, lagi kuat. Betul namanya Ayub. Dan tadi awal tadi ayat tadi Da'i tadi baca innahu awwab. Awwab itu dalam surah Sad tu maknanya seorang yang apa-apa jadi pun dia akan back to Allah balik. Dia akan Allah balik. Dia bukannya kembali pada Facebook ke tanya fan-fan dia, follower dia, di Facebook dah. Apa saya nak buat tolonglah tolonglah, saya tak tahu apa nak buat dalam hidup saya ni, tolonglah bantulah saya. Dah Allah. Dia apa-apa dia Allah balik. Itu hilang, seronok, gembira, duka, Allah. Itu yang tak mampu nak dirungkaikan oleh mana-mana orang yang nak pakar-pakar motivasi dalam dunia pun tak akan mampu boleh bagi yang itu. Inspirasi dia pada dia kembali pada Allah Taala. Itu yang kita nak belajar lagi ni. Macam apa rahsia yang dia ada tu? Yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam. Dan ada lagi episod musibah yang berikutnya selepas insya-Allah.
Itu kalau jadi pada diri saya ni bukan setakat nak bagi motivasi kat orang. Motivasi tu. Allah. Ya. Okey Ustaz, kejap je lagi ada soalan berkaitan dengan ada lagi ujian. Kesakitan. Ada lagi, betul. Jadi kalau nak tahu, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana sahaja anda berada, terutamanya sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz yang turut berada di Singapura, ada juga di Brunei. Kalau boleh komen sikit di Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3 tu. Kami dari Brunei. Ada juga sahabat kita dari Indonesia. Terima kasih ya. Dan ada juga yang menonton di serata pelosok dunia. Terima kasih kerana dijadikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru sebagai teman pagi anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dapatkan manfaat perkongsian ilmu berkaitan dengan topik besar kita sirah, iaitu sirah 25 Rasul. Kita fokuskan kepada salah seorang daripada 25 Rasul yang wajib kita ingat, iaitu Nabi Ayyub alaihissalam, bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, tadi kita dah selesai ceritakan, sebenarnya tak selesai lagi tu. Ujian demi ujian. Saya suka nak ajak para penonton, jika kita berada dalam diuji Allah Subhanahu Wa Taala, seberat mana pun, mari sama-sama kita muhasabah balik bagaimana ujian yang ditimpa ataupun dilalui oleh para nabi sebelum, terutamanya Nabi Ayyub ini. Tadi Ustaz ada cerita kekayaan hilang tiba-tiba. Anak-anak yang 12 orang itu pun terus Allah Subhanahu Wa Taala jemput kembali. Yang ketiga, soalan daripada Zuhara ni, katanya, bagaimana permulaan Nabi Ayyub diuji dengan penyakit? Adakah terdapat apa-apa tanda Nabi Ayyub alaihissalam akan jatuh sakit? Adakah Nabi Ayyub alaihissalam masih menjalankan kerja-kerja dakwah walaupun dalam kesakitan? Okey, baik. Terima kasih sahabat kita tanya soalan. Wallahu alam, apakah tanda-tanda ataupun apa yang berlaku kepada Nabi Ayyub alaihissalam ketika di peringkat awal sakit yang telah dialami oleh baginda, hanya diceritakan kepada kita hanyalah penyakit sahaja. Tidak sampai disebutkan penyakit kulit ke apa pun, tidak kalau ikutkan. Tetapi sakitnya ini mengakibatkan ramai orang tak nak mendekati baginda. Semua orang menjauhi baginda. Jadi kalau dah semua orang menjauh, tak nak pergi dekat, tinggallah baginda dan isteri baginda Nabi Ayyub alaihissalam yang juga disebutkan sebagai Siti Rahmah binti Afratim. Jadi kalau kata macam mana dakwah itu dah seorang-seorang kan, macam mana dakwah dengan tak ada orang yang berani menghampiri, tak ada orang berani dekat. Jadi sebab itu Nabi Ayyub ini fokus kisah perjalanan susu galu ceritanya itu lebih kepada bagaimana ketabahan baginda menghadapi kepayahan, kesusahan, dugaan hidup tu sendiri. Maaf, dengan izinlah, kalau orang psikologi ke ataupun orang yang lebih kepada membincangkan ilmu kemanusiaan ni, dia kata adversity quotient, dia panggil kecerdasan seseorang berhadapan dengan ujian. Dia kan ada orang buat kajian lah, orang kata spiritual quotient, emotional quotient. Quotient ni bukan quotient hak duduk ni, kecerdasan lah, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Ada satu lagi quotient yang penting juga, namanya adversity quotient. Adversity quotient ni maknanya kecerdasan seseorang berhadapan dengan ujian, masalah. Ada orang kan kena masalah, tak masalah, kita tengok dia relax, dia okey, boleh senyum lagi. Itu tak betul juga. Kan maknanya dia mahir untuk nak menguruskan. Dia gelecek tu pandai. Ya. Gol sama, gelecek tu pandai. Dia pandai. Sini dia boleh buat macam ni. Sampai ke sini dia pandai. Orang main bola tahulah bahasa gelecek tu kan. Betul lah. Dia pandai nak kilas sini, nak backhand ke, nak smash ke, dia tahu pada ketikanya. Ada orang semua smash. Orang baru nak serve, dia smash. Awal-awal smash dah. Dia tak sama kekuatan setiap orang tu. Maka Nabi Ayyub alaihissalam ni
Allah Ta'ala tunjuk pada kita seni mengendalikan musibah. Sedap kau buat tajuk buku kan? Ya. Seni mengendalikan musibah. Soalan macam itulah. Apa ayat yang nak gunakan sepatutnya, apa prasangka yang sepatutnya ada, Tindakan. mindset, tindakan ni semua. Sebab itu, saya nak kongsikan juga, kalau poin yang ketiga, tadi yang kedua, saya kira selesai. Nabi Ayub AS soleh, kaya di usia muda. Saya kira dah jawab soalan tadi. Poin yang ketiga adalah, Nabi Ayub ni, musibah yang menimpa baginda bersifat harta, anak-anak dan seterusnya kesihatan. Kawan-kawan penonton-penonton semua, macam mana Nabi Ayub AS ni ada kekuatan, kebolehan, keupayaan untuk handle ini semua macam mana? Ya, Nabi Ayub pun manusia biasa kan? Okey. Cuma kita dapat ambil iktibar di mana dalam Quran, surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, ayat 14 ya. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqatarati minaz zahab ila akhiril ayah. Allah Ta'ala kata, dihiaskan manusia itu kesukaan dia pada perempuan, anak pinak, harta yang bertimbun-timbun, emas, perak. Allah Ta'ala sebut manusia ni spesifikasi kejadian dia cenderung suka perempuan, suka pada perempuan. Betul. Suka pada anak-anak, suka pada harta, emas, perak semua ni. Okey. Jadi para ulama kata Allah menggunakan kalimah hias, perhiasan. Jadi sikap kita terhadap perhiasan ni apa? Paling-paling tidak 3. Pertama sekali, perhiasan ni jangan pakai lebih-lebih. Jangan over nak pakai. Ada orang mungkin dia pakai apa-apa sikit lah. Jangan lebih sangat. Jangan lebih ya. Jadi tak upah orang nanti lah. Pakai bedak jadi apa, tepung gomak apa cerita. Dia Ustaz Ilyas ke ni? Kan, lain macam jadi tak supaya orang. Dah jadi mayat pun ada, tebal sangat pun. Jadi kita dengan dunia ni dia jangan lebih sangat. Sekadar saja. Ya. Yang kedua, kita dengan keduniaan ni, harta ke anak ke apa, jangan tak ada langsung. Betul. Macam perhiasan, jangan tak pakai langsung. Jangan tak lengkap lah. Ya kan, tak maksudnya janganlah tak layan langsung. Harta tak nak ni semua, isteri tak nak kahwin, tak nak anak tak mau layan ni semua mendunia kacau. Tak boleh. Dan yang ketiga, letakkan dia pada tempat yang sepatutnya. Songkok pada kepala, bukan pada kepala lutut. Jadi maknanya letakkan anak, harta ni semua pada tempatnya. Maka bila seseorang tu ditimpa musibah seberat mana pun, dia akan mampu tangani tau. Sebab dia tahu hakikat benda tu semua datang daripada mana. Ya. Dan kalau dia hilang sekalipun, dia faham bahawa dia hanya peminjam, Allah jualah pemilik mutlak. Sebab dia letakkan tempat sepatutnya. Sepatutnya. Dan kalau tak ada pun dia faham dah. Dia faham dah ke mana perginya. Dia tak ada nak mengamuk-mengamuk. Kalau dia mengamuk pasal apa? Sebab dia salah letak tempat. Macam ada setengah atuk. Dia marah, dia mengamuk satu rumah pasal cermin mata tak jumpa. Sebab apa? Cermin mata tak jumpa. Anak cucu semua tengok cermin mata dia tu dekat atas kepala. Kan? Tak sepatutnya. Cermin mata bukan cermin kepala. Jadi marah lah, dia marah. Macam kita dalam hidup, salah letak tempat, jadi kita akan mudah marah. Tapi kita letak tempat yang betul, dan bila dah tak ada pun kita tahu dah, maknanya telah kembali pada yang sepatutnya. Dia seolah-olah macam itulah dia punya metafora, dia gambaran mudahnya itu. Ini satu gambaran yang saya dapat pada pagi ini dan para penonton pun dapat, iaitu kalau kita letak sesuatu pada tempatnya, sudah pasti kalau kehilangan, kita tahulah ke mana dia pergi. Kan? Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, kejap je lagi saya nak tanya tentang ujian dan dugaan ni dan pengajarannya kepada kita. Baik, boleh, tapi kejap je lagi Ustaz ya. Boleh. Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan pelbagai persoalan. Ada juga permasalahan yang membelenggu fikiran kita sampai jadi macam tak tahu nak buat apa ni kan. Jadi tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Di sini ada penjelasan, di sini ada huraian dan ada jawapannya insya-Allah. Terutamanya berkaitan dengan ujian-ujian yang melanda dalam kehidupan kita. Kerana kita sedang mentelaah, kita sedang belajar tentang seorang insan yang diberikan ujian yang sangat besar, iaitu hari ini kita bicarakan sirah 25 Rasul, iaitu kisah Nabi Ayyub alaihissalam bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah, Ustaz. Ya. Saya nak tanyakan satu soalan sebelum kita nak raikan soalan daripada para penonton kita lah, terutamanya sahabat kita di Facebook. Okey. Adakah segala ujian dan juga cabaran yang dihadapi, yang dilalui oleh Nabi Ayyub alaihissalam ini menunjukkan bahawasanya walaupun manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diuji, ini kan pula kita. Silakan Ustaz. Ya, baik. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda ketika Nabi ditanyakan tentang siapakah manusia yang paling asyaddu balaan, manusia yang paling teruk sekali ujian dalam dunia ni siapa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, al-anbiya, summal anbiya, summal amsal. Dan di kalangan para nabi-nabi lah yang paling teruk sekali ujian mereka. Dan yang semisal dengannya, maknanya jiwa mereka, jiwa raga perjuangan mereka yang sama macam Nabi, itulah perjuangan ataupun manusia yang paling berat sekali ujian dalam hidup. Dan sebagai satu kata-kata rangsangan semangat buat semua juga, kita diajarkan bahawa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguhnya Allah Ta'ala kalau sayangkan satu-satu kaum, maka Allah akan menimpakan mereka dengan musibah. Allah akan datangkan musibah pada mereka, tu tanda Allah sayang pada mereka. Ayat ni kita selalu dengar lah kan? Betul. Bila jadi musibah tanda Allah sayang, tanda Allah sayang. Dan ulama-ulama dulu, orang soleh dulu, bila dia diuji dengan apa jua bentuk musibah, penyakit, hilang harta, anak keturunan jadi macam-macam semua, mereka menganggap itu sebagai satu kemuliaan. Allah. Sampai satu tahap, kalau dia dah lama tak diuji dengan macam-macam tadi tu, dia sampai satu tahap, dia rindu pula. Dia kata, rindu pada ujian? Rindu pula, lama tak ni. Sampai satu tahap, kalau seorang yang berkasih ni macam masih sayang kat dia lagi tak ni kan, kenapa macam tak ada, dah lama tak miss call ke, tak WhatsApp ya. Seolah-olah macam istilah kita ni, dia seolah satu macam tanda ingatan dari Allah untuk mereka. Lepas tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu hidup mereka bukanlah senang sangat pun. Banyak juga penyakit-penyakitnya. Imam Syafi'i kan sakit buasir. Imam Syafi'i sakit buasir. Tapi walau dalam sakit buasir pun 174 buah kitab beliau karang. Allahu Akbar. Maknanya sakit-sakit pun hebat. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, sahabat Nabi, siap minta pada Allah tu. Dia minta pada Allah supaya dia demam. Dia minta pada Allah supaya dia demam. Demam tu pula, demam tak menghalang dia jihad, solat berjamaah, khidmat dengan Nabi. Makbul. Memang makbul doa dia. Dia minta nak demam semua sampai meninggal. Tapi dalam dia demam tu, jihad tak tinggal, solat berjamaah tak tinggal. Kita semua sikit tak semayang. Tak jemaah dah. Tak jumpa jalan ke surau. Dia tak mau dah. Aduh, lagi ya. Pelik lah. Kan? Maka bagi orang soleh dulu, dia sakit ni satu kemuliaan. Dia anggap satu kemuliaan sebagai tanda ingat Allah terhadap dia. Dan itulah yang boleh saya kongsikan. Maknanya kelebihan di sebalik musibah yang dilalui, ditempuhi oleh seseorang, tanda kasih sayang Allah. Para penonton sekalian, kita ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selayaknya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, soalan daripada sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad ni Ustaz di Facebook. Ini berkaitan dengan penyakit yang Nabi Ayyub alaihissalam lalui. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benarkah Nabi Ayyub alaihissalam mendapat penyakit ganjil kerana perbuatan jin-jin kafir ke atasnya? Betul ke tidak? Seluruh badan Nabi Ayyub alaihissalam berkudis dan bernanah sehingga dagingnya reput, berbau busuk dan berulat. Betul ke cerita ni kan? Soalan beliau juga, bagaimanakah Nabi Ayyub alaihissalam boleh mengajak orang mempercayai seruannya dan kerasulannya dalam keadaan beliau sedemikian? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Sahabat kita yang bertanya soalan di Facebook tadi dan juga penonton-penonton semua.
kita sememangnya dibesarkan ataupun kita ni membesar dengan kisah-kisah Nabi-Nabi Allah sejak berkecil. Tanpa kita pun tanya terlebih dahulu, betul ke cerita kesahihannya. Kesahihannya, mana sumber asalnya, kan, ataupun dia hanya sekadar cerita yang ditokok tambah. Maka saya dalam kesempatan yang ada ini, dan insya-Allah tuan-tuan guru di luar sana pun senantiasa memperbetulkan masyarakat kita bahawa cerita-cerita yang mengatakan ada ulat lah, apa macam-macam yang melebih-lebih sangat. Maka ini kebanyakannya unsur dipanggil Israiliyat. Israiliyat ni kita kena hati-hati. Yang pernah saya ceritakan dah sebelum ni. Ada Israiliyat yang sesuai dengan Quran dan hadis, maka kita boleh terima. Tapi kalau Israiliyat dia bertentangan, kita tolak. Tapi kalau tak ada disebut dalam Quran atau hadis, maka kita bersifat tawakuf. Kita berhenti kat situ. Jangan terlalu nak meria sangat cerita. Jangan kita sebarkan pula. Jangan pula. Jangan. Nanti dia akan mencacat celakan tubuh badan seorang Nabi Allah yang mulia. Betul. Sampai saya pernah dengar cerita ada orang kata dia kadang emosi sangat. Bayangkan Nabi Ayub ni ada ulat, dia ambil wuduk, dia letak dulu ulat kat tepi, lepas tu dia letak balik ulat. Apa cerita? Takkan seorang Nabi bersifat pengotor macam tu. Itu tak betul. Jadi terima kasih sahabat yang bertanya, kerana dia telah membuka satu kesedaran, fahaman baru kepada, bukan fahaman baru lah, maknanya satu kefahaman yang tepat kita dalam menyantuni kisah-kisah sirah para Nabi Allah Ta'ala ini. Cuma yang saya nak sebutkan, tidak mustahil. Kalau kita tadi apa, mungkin jin-jin kafir lah apa semua kan, tidak mustahil. Okey, tidak mustahil. Semua apa yang berlaku, musibah ke apa, penyakit ke apa, dicetuskan oleh syaitan-syaitan apa semua, tidak mustahil. Atas izin Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, yang mana yang tadi, poin saya yang keberapa tadi ya? Yang keempat ke apa? Yang kelima. Lompat sikit. Tak apalah ya. Poin yang kelima. Yang saya katakan tadi, Allah Ta'ala izinkan untuk semua tu berlaku. Berlaku kepada keturunan dia, harta dia, malah kesihatan badan dia itu. Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, ni ayatnya ya. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Kata Allah, dan desak serta pujuklah siapa-siapa yang kau nak memujuknya dengan suaramu, dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka, dan turut campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta benda dan anak-anak mereka, dan janjilah mereka dengan janji-janjimu, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Surah Isra ayat 64. Ayat ni jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala izinkan. Kau nak pergi hasut, kau nak apa, buat. Yang penting hamba-hamba Allah Ta'ala ni, yang mana yang hati dia memang kuat, memang takkan kata orang tak makan saman. Marilah pujuk, marilah buat apa pun, iman dia makin bertambah tu ada. Yang tu surah Isra ayat 64. Itulah sikit sebanyak respon saya terhadap soalan sahabat kita tadi. Wallahualam. Daripada apa yang Ustaz jelaskan itu, saya teringin nak tanya soalan ni. Kalau kita kaitkan dengan keadaan semasa lah Ustaz ya. Saya tak bahasakan orang lain, saya cuba bahasakan diri saya lah. Mengapa kita solat, Quran kita baca, tapi bila diuji sedikit, walaupun sedikit, tapi mulut kita mudah sangat nak mengadu itu dan ini. Kenapa Ustaz? Adakah itu petanda bahawa iman kita bermasalah? Ya, salah satu daripada orang panggil apa, indikator, kayu pengukur iman seseorang bila dia diuji ya. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Taala kata, cukupkan mereka tu sekadar mengaku mereka tu beriman tanpa mereka belum lagi diuji. Okey, yuftanun tu kan fi'il mudhari' kat situ. Maknanya musibah, ujian yang bersifat mendatang. Sentiasa akan ada. Yang apa, future tense, apa yang akan datang, yang akan datang kan. Sekarang kau boleh mengakulah, saya beriman, saya insya-Allah, saya ni memang saya ni.
Yalah, kau boleh cakap lah sekarang. Ya. Belum jadi lagi. Mendatang. Benda yang mendatang nanti. Maka salah satu daripada balik soalan Da'i Hadirin itu maknanya tahap keimanan seseorang. Itulah pentingnya kenapa kita diajar solat awal waktu, kita diajar zikir, lepas isyak, lepas subuh, lepas maghrib, amalan-amalan. Itulah yang untuk generate ataupun itulah untuk nak recharge iman kita. Silaturahim, ukhuwah, ilmu yang dengar pagi-pagi ni, dia sebenarnya bila kita duk tambah dengan ilmu, dengan kekuatan ni semua, ilmu kan jalan menuju iman. Betul. Saya ulang sekali lagi, ilmu jalan menuju iman, iman jalan menuju kasih sayang, kasih sayang jalan menuju syurga. Tu je lah. Kalau orang tanya kenapa dia tu macam kasar, tak ada kasih sayang, sebab iman dia lemah lah tu. Dan kenapa iman dia lemah? Sebab dia kurang ilmu. Itulah dia. Maka dia saling berkait. Mungkin orang tanya kenapa dia tak boleh sabar? Cuba cek balik sebelum tu. Dia rajin tak hadir majlis ilmu? Dia rajin tak berdamping dengan orang soleh semua? Itulah yang akan generate balik iman dia. Tu sebenarnya. Sebab tu kita kalau nak tahu kekuatan iman kita di tahap mana? Ketika kita diuji. Ataupun macam Nabi sebutkan, kesabaran itu pada satmatil ula kan, pada hentaman yang pertama. Itulah sabar yang sebetul-betul sabar pada hentaman yang pertama. Apa yang kita lafazkan? Apa lafaz macam tadi kan, mulut cakap macam-macam kan. Pada hentaman yang pertama. Kalau dia dah kena time tu, seminggu, 2 minggu lepas tu baru dia kata, sekarang saya sabar. Sekarang saya sabar. Dah 2 minggu dah kena. Kau dah maki dah, cakap yang bukan-bukan terhadap orang tu, barulah saya sabar sekarang. Dah 2 minggu Ustaz? 2 minggu dah. Dia dah buat macam-macam ke orang tu, dia marah semua. Sekarang saya sabar. Tak jadi. Dia sabar yang paling tahap tertinggi sekali. Masa kena tu, waktu tu dia sabar. Itu yang maknanya dia yang iman yang paling terbaik sekali lah. Itulah dekat media sosial tu macam-macam ditulis kan. Lepas tu minggu yang kedua tu baru sekarang sabar itu sangat indah. Sabar itu sangat indah. Tak jadi tak jadi. Okey Ustaz. Apa poin yang sebelum Ustaz lompat tu yang Ustaz nak kongsikan tu Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Penonton-penonton semua, poin yang keempat yang saya nak kongsikan adalah Nabi Ayub AS juga ada cakap-cakap orang di sekeliling pada ketika itu yang mengandaikan bahawa musibah yang kena pada Nabi Ayub ini, sama ada hilangnya harta, anak meninggal, penyakit kena pada baginda ini, adalah kerana amalannya tu tak ikhlas. Tuduhan-tuduhan tu. Tuduhan. Ini amal tak ikhlas ni, amal tak ikhlas. Tu yang kau kena macam-macam ni. Dia beginilah. Dalam suasana sekarang ni pun ataupun beberapa ketika sebelum ini, sahabat-sahabat kita yang beberapa negeri dan kawasan lah kena musibah banjir dan kita sangat bersimpati dengan apa yang berlaku ni. Moga Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik buat kalian semua ya. Amin. Ada juga cakap-cakap kata tu elok lah tu, kawasan tu memang kawasan paling banyak sekali lah tu, Tuhan balas lah tu. Ataupun kalau orang yang pergi masjid rumah hanyut, dia kata itu maknanya pergi masjid selama ni tu riak lah tu. Nak menunjuk lah tu. Itu Tuhan bagi lah sikit. Sedap mulut cakap ya. Padahal Nabi SAW mengajarkan pada kita bahawa kita ini adalah umat yang tidak diajar belah perut hati orang. Maknanya kau jangan sibuk nak ambil tahu hati dia ikhlas tak ikhlas, nak menunjuk tak menunjuk, jangan macam tu. Kerana inilah yang akan, bila sibuk nak menghukum orang, kita kata orang itu ini, maka akhirnya yang paling bimbang sekali, nanti dia U-turn balik, kena batang hidung, kena baru pada tahu. diri balik. Ini takut. Sebab yang kita kena risaukan, mereka yang dah diuji tu bahagian dia. Kita ni pun dalam masa yang sama sedang diuji Allah Ta'ala. Mulut lidah tu guna ke mana? Sebab kadang orang yang diuji ni pun dengan tujuan Allah nak apa? Kita selalu dengar dalam hadis kan, Nabi sebut kafarallahu biha min khatayahu, sebagai jalan Allah nak menghapuskan dosa-dosa dia. Dosa-dosanya itu dihapuskan menerusi sabarnya dia, tabahnya dia, redha dia, terima dia. Kadang saya tengok itu banjir, ya Allah, viral kat lah video tu. Banjir punya tengah melimpah-limpah, dia beli semayang tepi ni. Semayang tak lupa Allah Ta'ala, dia tak lupa. Ini hebat. Ada orang banjir tak semayang. Itulah saya lihatlah ada sahabat daripada rakan artis juga yang apabila berlaku banjir tempoh hari, rumah hanyut, rumah hancur. Ada pula tu suara-suara ataupun yang komen Ustaz, dia kata inilah hasil daripada pendapatan haram.
Amboi, senang betul Ustaz ya. Mudah sangat dia buat satu tuduhan tu. Baiklah Ustaz, kejap je lagi kita akan sambung perbincangan kita. Sebab saya teringin juga nak tanya tentang satu sudut yang lain. Isteri Nabi Ayub yang sentiasa berada di sisi baginda. Cumanya kejap je lagi Ustaz ya. Baik, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, banyak lagi kita akan bicarakan, kita akan sembangkan. Cumanya kita akan tutup di TV3 dan sambungannya di TV9 sebentar sahaja lagi. Apa-apa pun terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi Khamis ini. Alhamdulillah kita manfaatkan masa kita selain daripada bersama dengan keluarga ataupun melakukan aktiviti kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sempat juga kita dapatkan ilmu dalam tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pagi ini para penuntut sekalian, kita dapatkan manfaat, kita dapatkan ilmu berkaitan dengan sirah 25 Rasul, iaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah Ustaz, sebelum kita rehat seketika tadi, saya teringin sangat nak tanyakan soalan ini mewakili para penonton lah. Iaitu saya suka lihat daripada satu sudut yang lain. Ketika diuji kepada Nabi Ayub alaihissalam kehilangan harta. Biarlah dengan tanahnya, tanamannya, haiwan ternakannya. Kemudian diuji juga dengan kehilangan anak-anaknya. Diuji pula dengan kesakitan. Tetapi yang ada bersamanya iaitu isteri tercinta. Baiklah Ustaz, bagaimana sangat istimewanya seorang isteri ni di samping suami dalam apa jua keadaan tu? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Ya, baik, terima kasih pada Da'i Hadari dan semua penonton-penonton yang saya muliakan semuanya ya. Sememangnya inilah dia kehidupan berumah tangga, onak ranjau duri semua ditempuhi, dilalui bersama. Kalau dulu ucapan dia kata sehidup semati, dia kata maknanya susah senang kita lalui bersama lah. Betul. Dan memang betul lah dalam tingkatan tahap kasih sayang dalam keluarga ni kan ada 3. Kita pun selalu dengar lah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu selalu dengar kan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sakinah ni maknanya kita seronok berada dalam rumah kita. Seronok di rumah kita. Ada orang kan bila dia mau marah, dia keluar daripada rumah. Tu tak berapa nak sakinah. Walaupun isteri dia nama Nur Sakinah. Gitu. Yang kedua, tapi dia tak berapa nak sakinah juga. Maaf lah penonton. Marah pula orang nama sakinah nanti. Makcik sakinah dengar. Dah. Ini contoh. Contoh. Dia sakinah ni maknanya dia macam mana pun dia akan go back and love your family. Macam tu je. Dia kembali pada rumah dan dia akan sayang keluarga dia balik. Satu. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ni hubbuz zaidun. Hubbuz zaidun ni maknanya cinta yang makin bertambah. Maknanya tahun perkahwinan makin bertambah. Orang kata kalau 10 tahun tu pun masih lagi selamat pengantin baru. Masih tempoh perkenalan. Dia sebenarnya bila gaduh-gaduh ke apa, sebenarnya membuatkan kita makin mengenali pasangan kita. Oh, faham dah, dia tak suka sebut benda tu. Lain kali janganlah sebut. Oh, lain kali janganlah puji pembaca berita lama-lama sangat. Nanti marah dia nanti. Kita faham. Lain kali macam tadi. Contoh. Tadi yang mana kita tengok kan? Jadi akan datang dia tak buat lagi dah. Hubbuz zaidun, cinta makin bertambah dan memahami. Tapi dalam ketiga-tiga tahap cinta keluarga, kasih sayang suami isteri ni, tahap yang ketiga ni lah yang paling orang kata, ini yang paling mencabar sekali lah. Namanya rahmah. Rahmah ni satu sifat di mana seseorang tu dia boleh terima pasangan tu apa rupa pun dia boleh terima. Bukan terima sebagaimana awal dulu kahwin tau. Awal dulu memang packaging cantik. Ayat manis itu sekarang sudah kencing manis saja. Dulu manis sudah tak ada. Kan? Dulu cantik indah ayat memang pick up line tu setiap 15 minit sekali. Apa beza awak dengan apa samanya awak dengan ini line dah tak ada? Tak ada. Apa samanya awak dengan menara KLCC? Tak tahulah saya. KLCC tu tumpuan semua orang. Awak tumpuan saya. Pick up setiap 15 minit sekali. Mari 15 tahun kan mana pick up line? Tak ada line dah jadi. Tak ada line dah.
Tapi di saat tak ada line tu, dia masih sayang. Dia sayang. Sampai orang kiri kanan kata, kau boleh tahan laki kau macam tu. Aku sayang dia. Aku nak dapat dia perang 7 hari 7 malam, kau tahu. Ui. Contoh lah. Contoh. Dia sayang sungguh tu. Nak dapat tu. Payah. Aku hargai dia. Itu amanah dari Allah untuk aku. Masya Allah. Aku jaga isteri aku. Aku jaga baik-baik. Itu rahmah. Dia jatuh sakit dia. Kan banyak kan kita tengok rancangan-rancangan yang isteri sakit, jatuh sakit. Suami masih ada. Suami bukan setakat ada je. Suami tu yang mandikan dia. Allah. Suapkan makan. Di saat suami tu barangkali mungkin masih muda, saham masih tinggi, ramai lagi kalau dia boleh nak cari yang lain pun boleh. Isteri tu pun sama, suami jatuh sakit. Dah lah sakit macam kisah Nabi Ayub kan. Sakit, anak meninggal. Dan dah apa-apa kedana dah. Dah tak ada apa lagi dah. Kalau isteri dia nak tinggal sekalipun tu pun pada waktu itu dah boleh sangat dah. Tetapi dia tetap nak bersama dengan suami dia. Cuma adalah situasinya yang kata orang episod berikutnya berlaku yang boleh kita belajar sesuatu lepas ni insya-Allah. Kejap je lagi insya-Allah. Cumanya ada soalan ni daripada Sal Rasid. Sal Rasid katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 83 menyatakan Nabi Allah iaitu Nabi Ayyub AS berdoa kepada Allah memohon kesembuhan, dan di dalam Al-Quran juga dalam surah Sad ayat 42 diceritakan Allah memberikan kesembuhan bila mana Allah mengarahkan hentakkan kaki, iaitu kaki Nabi Ayyub AS, memancarlah air untuk diminum serta dibuat mandian, dan dengan izin Allah baginda sembuh dari penyakit kronik tersebut. Boleh Ustaz kongsikan sebab apa kita nak tahu juga, adakah ini mukjizat daripada Allah kepada baginda Nabi Ayyub? Ya, baik. Terima kasih. Sahabat yang bertanya soalan, Sarasik Cici. Ini pun antara kita panggil apa? Top fan. Betul lah. Sentiasa bersama terima kasih kita ucapkan ya. Okey. Sememangnya antara mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sesuatu yang kurniaan Allah Taala bagi, walaupun soalan ni akan membuatkan kita lompat sikit cerita, tapi tak mengapa. Kita raih soalan penonton kita. Dalam Quran Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Allah Taala berfirman, kita pun sedang paparkan doa ayat tersebut, ayat ni daripada paparan skrin pada waktu ini. Tengok Allah Taala sebut apa? Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Surah Al-Anbiya ayat 83. Terima kasih kru penerbitan sudi untuk ataupun paparkan kita punya doa yang kita bacakan sebentar tadi ya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa iktibar yang dapat kita ambil sebab nanti saya akan cerita rentetan daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub yang kita baca ni. Apakah yang berlaku selanjutnya? Kejap lagi kita akan cerita. Cuma saya nak menarik perhatian semua para penonton. Anda perasan tak? Sepanjang Nabi Ayub ditimpa musibah berupa harta hilang semua, lenyap ruyuk, anak-anak pun meninggal secara serentak, semuanya meninggal anak ni semua. Orang meninggal anak meninggal masa kecil pun ada kelebihan dia. Nanti saya cerita. Mungkin ada penonton-penonton yang diuji Allah, diambil anak dia masa kecil lagi. Apa kelebihan untuk mak bapak? Kalau saya lupa tolong ingatkan. Kalau tak sempat pun di Facebook Ustaz Ilyas Ismail boleh. Tapi tak syok, dia kena sini juga. Sini juga boleh. Pasal tengah duk sedap cerita ni. Okey, nanti saya tolong ingatkan. Biasanya lupa. Baik. Biasanya lupa. Okey. Ni pun lupa dah. Apa tadi? Apa tadi? Nabi segala Ayub, ujian tu. Segala ujian. Segala ujian yang dilalui, yang ditempuh oleh Nabi Ayub ni, sejak daripada harta, anak semua meninggal dunia semua, kemudian penyakit. Tuan-tuan perasan tak? Nabi Ayub langsung tak doa. Nabi Ayub langsung tak berdoa supaya, yalah kalau dah harta hilang, minta supaya Allah kembalikan balik. Tak minta. Kalau kita hari ni hilang, bukan setakat hari ni, tadi hilang terus doa. Terus doa, ya Allah kembalikanlah selipar aku. Dia pergi masjid. Hilang. Dah hilang sebelah.
Tak, kali-kali nak ambil lah dua-dua belah. Ambil sebelah. Ni pengalaman peribadi. Itu yang bawa dalam cerita ni. Masa pergi ceramah ke? Masa pergi ceramah lah. Dia kata nak ambil berkat ke. Apa ambil berkat selipar pergi ceramah? Ambil lah selipar. Janganlah ambil selipar. Contoh. Jadi, Nabi Ayub sikit pun tak berdoa pada Allah supaya harta tu dikembalikan semula. Dan tidak berdoa pula pada Allah supaya anak-anak tu Allah gantikan balik isterinya mengandung lagi ke. Tak. Sampai tahap dia macam ni, bila ujian tu telah pun sampai tahap mengganggu hubungan dia dengan Allah, barulah dia minta. Itu yang maknanya inilah satu level tahap yang paling kita kagum lah. Nabi Ayub ni maknanya kalau setakat dunia hilang, itu hilang, tak apa lagi. Tapi kalau engkau dah sampai tahap kacau hubungan aku dan Allah, aku kena mengadu lah. Segala yang sampai penyakit tu ganggu hubungan aku dan Allah, tu yang dia kata Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, sungguhnya aku anni massaniyadur, aku ditimpa penyakit. Ada tak Nabi Ayub sebut aku ditimpa penyakit kulit, apa ni aku sakit itu sakit ini? Ada tak? Ada. Tak. Tadi sebut juga tentang anak hilang, anak meninggal, harta hilang. Tak, dia tak sebut pun. Tak ada ya. Ringkas je doa dia. Ringkas je. Maknanya Nabi Ayub ni seorang yang sangat malu terhadap Allah. Nak banding dengan keluasan nikmat rahmat Allah Ta'ala bagi selama ni, tak kala aku ambil sikit pun kau dah nak nak bising-bising macam-macam. Aku dah bagi kau banyak dah selama ni. Barangkali kau dah tenggelam kot sampai kau dah lupa untuk nak menghargai nikmat selama ni. Maka Nabi Ayub hanya bagi tahu, tu pun bukan minta. Dia Nabi Ayub dia tak berdoa. Perasan tak ayat tadi ni, kalau dapat dipaparkan semula kan, dia tak sebut pun bahawa dia nak kembali sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah aku, ishfi ke apa ayat kan. Kan, anta syafi la shifaa illa, yang kita selalu baca kan, doa kesembuhan kan. Dia tak minta tu pun. Dia hanya mengadu pada Allah bahawa dia sedang ditimpa sakit. Tu je. Dan dia bermunajat pada Allah, engkaulah ya Allah yang paling penyayang, dan tak ada lagi dah yang paling penyayang dalam dunia selain engkau ya Allah. Aku minta pada engkau. Itu ayatnya. Dan apa yang diminta pun tak sebut. Dia beritahu kata dia sakit dan tak minta pun supaya sembuh. Ini kata para ahli ulama menunjukkan betapa kerendahan hati seorang Nabi Allah yang bernama Ayub alaihi salam. Dia seorang yang sangat, akhlak dia dengan Allah ni terlalu hebat. Sebab itu mana-mana di kalangan sahabat-sahabat kita semualah, saya pun mengajak diri saya jugalah supaya tak kala ujian musibah melanda kita, kita cuba modeling excellent. Kita cuba meniru liku-liku kejayaan yang dilalui oleh Nabi Ayub ni. Nanti kita kalau tak serupa pun insya-Allah senasib macam Nabi Ayub juga. Allah akan ganti balik. Cerita hujung lagi sedap nantilah. Itu maknanya Nabi Ayub alaihissalam ini dari sudut bahasa ataupun doanya pun telah memaparkan pada kita kerendahan hati, tawaduknya dia dan malunya dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya cuba nak kongsikan gambaran lah. Bukanlah sama, tidak gambaran. Saya tak ada duit. Saya bagi tahu kat ustaz-ustaz, saya tak ada duit lah. Tak kata pun saya nak pinjam. Itulah kan gambaran dia ya. Ya, gambaran. Itulah. Subhanallah, hebat betul Nabi Ayub alaihissalam. Baik ustaz, kejap je lagi saya nak tanya kat ustaz tentang tadi ustaz nak kongsikan tu, kalau orang mati anaknya muda, apa kelebihannya? Kejap lagi ustaz ya. Insya-Allah. Baiklah, kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Setiap hari kami tampilkan ilmuwan yang berbeza latar belakang dan juga tajuk-tajuk yang eksklusif tapi memberi satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru. Di sini gedung ilmu, di sinilah kita dapat segala jawapan terhadap persoalan kita. Dan hari ini para penonton sekalian, alhamdulillah kita dapatkan manfaat perkongsian ilmu, iaitu Sirah 25 Rasul Nabi Ayub alaihissalam bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail. Baiklah ustaz. Tadi saya nak tanyakan soalan ini mewakili para penonton yang mana ustaz nak kongsikanlah. Mereka yang kehilangan anak ataupun anak meninggal ketika di usia muda, apa kelebihannya ustaz?
Ya, terima kasih penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Rupanya setiap musibah yang dilalui ataupun yang menimpa pada mana-mana hamba Allah di dunia ini, ia tidak sekadar musibah, tetapi akan ada hikmah dan ada ganjaran besar di sebaliknya. Kalau dalam ayat Quran Allah Taala sebut apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar itu ganjaran dia tak terhitung, infinity. Tak sebanyak-banyaknya Tuhan akan bagi kepada orang yang kebolehan dia sabar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah lil malaikati qabattum walada abdi fayaquluna na'am." Nabi menceritakan bila mati saja satu orang anak-anak ataupun satu orang budak, anak sesiapa sahaja, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, telahkah kalian semua ambil nyawa budak tersebut? Telahkah kalian semua ambil? Kata malaikat, fayaquluna na'am, ya. Dan Allah Ta'ala pun maha mengetahui. Allah pun kalau tak tanya malaikatnya pun Allah maha mengetahui. Tapi ini sebagai satu pelajaran untuk kita. Fayaqulu qabattum samarata fuadi. Adakah kalian semua telah mengambil pengarang jantung hati? Ambil buah hatinya. Kau dah ambil buah hatinya. Orang yang dia sayang tu, anak yang dia sayang tu, kau dah ambil ke? Fayaquluna na'am. Ya, kami dah ambil nyawa budak tersebut yang disayangi oleh orang tuanya itu. Fayaqulu maza qala abdi. Apa hamba-hambaku tu cakap? Allah Ta'ala tanya pada malaikatnya, hamba-hambaku tu itu, masa anak dia tu meninggal dunia dengan pelbagai bentuk kejadian ke, tragedi ke, mulut dia orang tu cakap apa? Mulut dia orang cakap apa? Kata malaikat, fayaquluna hamidaka wastarja. Hamidaka wastarja. Mereka ni, ya Allah, mak bapak budak tu tak berhenti-henti pujimu dan mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya mereka kembali dan ingat bahawa anak ni hanya pinjaman saja. Dan tak henti-henti pujimu, ya Allah. Anak meninggal, puji Allah. Macam mana tu? Biasa anak dapat keputusan cemerlang, puji Allah. Anak tu diambil oleh Allah, dia boleh puji Allah. Maka apa Allah Ta'ala titahkan pada malaikat, fayaqulullahu hubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Malaikat sekalian, korang buatkan sebuah binaan atau buatkan satu rumah dalam syurga untuk mak bapak budak-budak tu, dan namakan rumah itu sebagai Baitul Hamdi. Apa makna Baitul Hamdi? Rumah orang suka memuji. Allah. Dia macam kawasan perumahan, kan dia ada nama-nama dia. Contohlah ada setengah nama tu perumahan Rose lah, Dahlia lah, apa kan, Lavender lah, apa nama kawasan perumahan. Macam rumah ustaz tu lah. Allah. Nanti dalam syurga dia akan ada nama perumahan dia juga. Ya. Baitul Hamdi, rumah eksklusif. Ya, rumah orang suka memuji. Kita nanti kan masa dalam syurga, kita round-round dan juga jalan-jalan. Dalam syurga mana semayang dah. Kan? Apa nak buat lagi? Jogging ke jalan-jalan bersiap-siap. Baitul Hamdi. Oh, kita tahulah ini rumah orang yang dulu anak dia meninggal masa kecil. Allah buatkan rumah untuk dia. Oh, hebatnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, nombor hadis 1021. Hadis sahih. Maknanya ini satu berita yang memujuk hati-hati di luar sana. Sungguh pun anak kita diuji Allah Ta'ala. Hayatnya tidak panjang, hayat dia tak panjang, tapi ada ganjaran besar menanti di syurga nanti yang Allah Ta'ala akan bagi. Ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan senang, Ustaz. Saya cuba letakkan dalam situasi tersebut. Kehilangan anak yang kita, tatang bagaikan minyak yang penuh, tiba-tiba Allahu Akbar, Ustaz, ya. Lidah melafazkan puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Ustaz. Ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa, dan doanya itu pun tidaklah menunjukkan bahawa disembuhkan, minta sembuh. Cumanya Allah berikan kebaikan selepas itu yang Ustaz akan kongsikan kejap je lagi. Cumanya tempoh tu berapa lama untuk kembali pulih? Silakan, Ustaz. Kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya yang kita bacakan tadi ni, ayat 83, yang mana Nabi Ayub menyebutkan bahawa sungguhnya aku ini ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih maha mengasihani daripada segala yang mengasihani.
Al-Anbiya ayat 83. Kalau tuan-puan semua tengok pada ayat yang selanjutnya, ayat selepas daripada itu, Allah Ta'ala sebut apa? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur ila akhir ayat. Kata Allah, maka kami perkenankan doa permohonannya, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Sampai ke hujung ayat 84 surah Al-Anbiya. Kata para alim ulama, Allah menggunakan, ulama-ulama bahasa lah ya, ulama lughah ni kata, Allah menggunakan kalimah fa di situ. Maka fa di situ, kenapa Allah tak gunakan perkataan ataupun menggunakan huruf waw, wastajabna ataupun summastajabna. Tapi fastajabna. Okey, tapi Allah gunakan maaf, Allah menggunakan fa. Kalau wastajabna itu maknanya lepas doa ada masa sikit baru perkenankan. Kalau summastajabna mungkin ambil masa yang lagi panjang sikit. Mungkin esok, hari ni esok ataupun mungkin beberapa tempoh lagi lah. Tapi kalau fastajabna, lepas kau minta tu terus dapat. Terus jadi, terus dapat. Tu yang istimewa tu. Fastajabna. Kami terus perkenankan. Kami mustajabkan apa yang kau mohon itu. Wahai Ayub. Maknanya hebat ah. Dengan masa yang singkat minta je terus Allah Taala bagi. Dia memang ada orang dalam dunia ni ataupun di beberapa tempat doa dia memang mustajab. Dia punya doa pun mustajab satu hal. Dia pula sedang berada pada waktu yang mustajab doa. Hari Arafah apa kita tahu kan. Hari Jumaat, apa tu malam raya, malam Jumaat mungkin. Dan ada orang berada pada tempat mustajab. Di Multazam, depan Kaabah, ada kan tempat-tempat yang mustajab yang memang jangan main-main lah. Buat apa pun nanti tu kau akan dapat. Hati-hatilah benda-benda tu. Banyak pengalaman kawan-kawan ustaz kita cerita kan. Baru tadah terus dapat. Ini belum berdoa lagi. Kan. Tapi kebanyakannya ialah dia terlintas hati minta terus dapat. Fastajabna. Maknanya mungkin nak kata immediately ke apa, mungkin sejurus selepas tu dia terus dapat. Adakah ini berlaku pada Nabi Ayub? Ya, Nabi Ayub berlaku sebab tu lah. Sebab itu Nabi Ayub, lepas tu Allah Ta'ala menitahkan supaya Nabi Ayub ini menghentakkan kakinya dan dengan itu pancaran air, yang mana air itulah dengan izin Allah menyembuhkan penyakit yang dideritai ataupun yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam. Itu dia. Jadi maknanya kita dalam doa ni jangan pernah berputus asa, sebab kalau mungkin ada orang menjadikan ayat yang kita cerita ni, dia kata habis tu saya doa tak fastajabna pun, tak dapat pun. Kita jangan sangka buruk macam tu. Kadang yang kita minta Allah Ta'ala ganti dengan yang lebih bagus dari yang kita minta. Contoh, mungkin ada orang perempuan minta, ya Allah kurniakanlah aku suami yang soleh, yang baik. Bukan setakat dapat baik, handsome pula tu. Allahu Akbar. Cergas, atlet pula kan. Macam Ustaz Ilyas lah. Saja nak pusingkan kita balik. Contohlah macam tu. Sebab mungkin doa kita tu biasa-biasa. Allah nak bagi, lagi double aku bagi pada engkau. Engkau baik. Kau anak yang baik, menantu yang bagus, pekerja yang berintegriti, aku bagi double lagi pada engkau. Itulah dia. So, kita dalam doa tu sangka baik, Allah akan bagi yang baik-baik untuk kita. Itu. Ustaz, sebagai pelan tindakan kita, satu ilmu yang kita dapat begitu hebat pada pagi ini berkaitan dengan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, walaupun seorang nabi yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji. Bagaimana pula kita pula Ustaz, cerminan bagi diri kita, pelan tindakan kita dalam menghadapi segala ujian yang mungkin kalau tidak sekarang bakal mendatang. Ya, baik, terima kasih. Antara pelan tindakan yang boleh saya kongsikan dengan tuan-puan semua, sahabat-sahabat penonton Tanya Ustaz yang disayangi sekalian semuanya, antaranya ialah kita lakukan 4 perkara yang saya pesan diri saya dan semua sekali lah. Pertama sekali, walau susah, walau payah macam mana sekalipun, ketaatan pada Allah tak pernah luntur. Tu je lah. Ingat yang tu. Apa jadi sekalipun, ketaatan pada Allah tidak pernah luntur pada hati kita. Taat pada Allah. Ada orang dia kata, waktu saya senang, waktu okey lah. Bila susah payah nak taat ni. Jangan macam tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, walau dikecam, dikutuk, dihentam, dihina sebagainya, sedang kita memperjuangkan benda yang hak ni, jangan terkesan sama sekali. Istiqamah dalam perjuangan kita. Betul. Macam mana nak beroleh kekuatan istiqamah ini? Dengan jamaah, kekuatan. Betul. Saling support each other. Watawasaw bil haq, watawasaw bis. Saling ingat mengingat, kuat menguat, sokong menyokong, bahu membahu satu sama lain.
Yang kedua. Yang ketiganya, di saat apa yang hilang pada kita, janganlah kita memikirkan yang hilang, muhasabahlah apa yang masih ada. Ramai manusia jadi tension mengenangkan yang hilang. Sedangkan yang masih ada ni kau tak hargai pun. Yang hilang slipper. Slipper lagi. Kaki masih ada. Kaki masih ada. Badan sihat, isteri, semua anak. La ilaha illallah. Sikit ambil, bagaikan lenyap segalanya. Balik murung, tak mau sembang orang. Pasal apa? Slipper. Loh. Kenapa ni? Kenapa macam tu? Ingat. Jadi, walaupun hilang tu, kenanglah bahawa ada lagi yang Allah simpan untuk kita. Ulama-ulama dulu ada. Sampai kena potong kaki pun ada. Sampai tahap dia bermunajat, dia kata, Ya Allah, kau bagi aku 4 anggota. 2 tangan, 2 kaki. Kau ambil aku 1 kaki dan kau tinggalkan aku 3 lagi. 1 kaki dan 2 tangan. Maknanya dia fokus. Dia fokus pada yang masih ada. Jangan fokus pada yang dah tak ada. Memang monyok lah hidup. Dan yang keempat, jangan pernah tinggal doa. Jangan pernah tinggal doa. Sempat dah, tak sempat aku Untuk? Doa. Boleh Ustaz. Ke sambung tu betul doa tu kan? doa lah. Ada satu doa ni, tuan-puan semua boleh amalkan. Doa yang dibaca oleh Ummu Salamah. Diajar oleh Nabi SAW. Ustaz bacakan teruslah doa. Anak-anak penutup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Amin. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala di sebalik musibah yang aku terima, yang menimpa aku ini, Ya Allah. Dan berikanlah ganti terhadap apa yang hilang daripada aku ini, Ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Allah, kurniakanlah kesabaran buat kami semua. Kurniakanlah ketabahan dan hati yang redha dalam sahabat-sahabat kami menghadapi ujian musibah yang menimpa mereka, Ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami, hati kami, jiwa dan sanubari kami seteguh sekuat Nabi Ayub alaihi salam dalam menempuh dugaan kehidupan ini, Ya Allah. Dan jadikanlah kami juga seteguh, sekuat, sesetia hati isteri Nabi Ayub alaihi salam, khidmat untuk suaminya walau suaminya dalam keadaan yang susah. Ya Zal Jalali wal Ikram, hanyalah Engkau, Ya Allah, tempat kami memohon pertolongan, tempat kami memohon kekuatan, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Kita sembang-sembang, dapatkan ilmu berkaitan dengan Nabi Ayub alaihi salam, topik sirah 25 Rasul. Terima kasih Ustaz. Nanti kita akan bersama lagi insya-Allah ya Ustaz ya. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, banyak yang Ustaz akan kongsikan di Facebook Ustaz Ilyas Ismail. Jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Aiman, kita akan dapatkan pula ilmu akidah, iaitu kalimah syahadah bersama dengan Ustaz Muhammad Ervino Johari. Insya-Allah sama-sama, jangan terlepas ya. Para penuntut sekalian, ketika diuji, Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat pada apa yang kita lafazkan, apa tindakan kita dan bagaimana pengurusan diri kita. Moga-moga fikirkan. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.